Okey, itu pengumuman daripada KPM which is kita tak tahu sama ada ianya betul atau tidak lah. Tapi nanti kita tengok balik. Okey, kita tunggu dalam pengumumannya. Right. So, kita nak sambung belajar kita iaitu tentang pembentukan negeri-negeri Selat. Okey, baik. So, kita nak lihat. Ya, betul. Kita nak lihat di sini tentang pembentukan negeri-negeri Selat ataupun dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai Straits Settlement. Okey, dikenali sebagai Straits Settlement ya. Jadi kita lihat negeri-negeri Selat ini dibentuk dan hari itu kita telah belajar tentang kita telah belajar tentang tiga negeri ini, the background. Okey. Baik, iaitu kita telah lihat berkaitan dengan pada peringkat awal Pulau Pinang, kemudian juga kita telah lihat Singapura dan juga kita telah lihat Melaka. Okey, kita tahu selepas Pulau Pinang ditadbir oleh Francis Light, kemudian so Pulau Pinang telah memperoleh status pelabuhan bebas, dan menguasai perdagangan dengan negeri-negeri Melayu. Kemudian dinaik taraf menjadi presidensi keempat selepas Benggala, Madras dan juga Bombay. Di Singapura pun sama. Ini kita dah lihat pada minggu lepas iaitu Singapura ditadbir oleh residen dan kemudian diisytiharkan sebagai pelabuhan yang bebas. Dan juga Melaka telah ditadbir oleh resident consular dan juga British jajah India ke? Ya, betul. Dan sistem kapital diteruskan bagi mewujudkan keamanan dalam komuniti kaum. Ingat, dulu India telah dijajah oleh British selama beratus tahun. Okey. Baik. Kita nak tengok negeri-negeri Selat. Pada 1826 selepas British dapat tiga-tiga negeri ni. British dapat Pulau Pinang, dapat Melaka, dapat Singapura. So, apa yang British buat? British telah gabungkan tiga-tiga negeri ini menjadi satu unit pentadbiran yang dinamakan negeri-negeri Selat. Dan kenapa dipanggil negeri-negeri Selat? Kerana ketiga-tiga negeri ini, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura adalah di bahagian Selat Melaka. Sebab itu dipanggil negeri-negeri Selat. Dan kenapa nak digabungkan ni cikgu? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, nak jimatkan perbelanjaan. Dan juga untuk seragamkan pentadbiran. Kenapa bukan negeri lain? Sebab negeri-negeri lain belum dijajah oleh British, Aaron. Negeri lain ni, Perlis, Kedah, Perak apa semua ni, belum. British belum masuk campur. Dia baru masuk campur pada tiga negeri ni saja dulu sebagai pelabuhan. Jadi, tiga-tiga negeri ini digabungkan untuk jimatkan belanja, iaitu jimatkan perbelanjaan ni. Maksudnya apa tahu? Iaitu instead of daripada resident Pulau Pinang ada seorang resident, kena put some allocation money, kena letakkan peruntukan untuk Pulau Pinang, kemudian kena letakkan peruntukan untuk Melaka, kena letakkan peruntukan untuk Singapura. So, bila tiga-tiga pentadbiran itu berbeza, so belanjanya tinggi. So, bagaimana cara untuk jimat belanja? Combinekan tiga-tiga jadi satu pentadbiran. Nampak tak? Combinekan tiga-tiga jadi satu pentadbiran. So, itu lebih menjimatkan perbelanjaan. Dan seragamkan pentadbiran. Sebab dulu, Pulau Pinang, pentadbiran berbeza. Melaka, pentadbiran berbeza. Singapura, pentadbiran berbeza. Tapi tiga-tiga di bawah British. So, untuk standardizekan dia, tiga-tiga tu digabungkan menjadi negeri-negeri Selat. Bagi apa? Standardizekan dia punya pentadbiran. So, itu yang dua sebab kenapa British gabungkan tiga-tiga negeri itu. Dan kenapa
Okey, kepentingan pembentukan negeri-negeri selat. Okey, mungkin ramai pelajar yang mungkin kurang faham lagi, cikgu explain. Kepentingan, apa maksud kepentingan? Kepentingan bermaksud faedah. Ya, kepentingan bermaksud faedah atau kebaikan. Jadi, apakah faedah dan kebaikan membentuk negeri-negeri selat ini? Jadi kebaikannya, faedahnya kepada British, iaitu British dapat menguasai keseluruhan Selat Melaka. Seluruh Selat Melaka dapatlah dikuasai oleh British sebagai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Nampak tak? British dapat conquer tau. Selat Melaka semua tu. Memang terbaik. Kemudian, yang kedua, iaitu taraf pelabuhan bebas. Negeri-negeri selat ini telah berjaya menarik kedatangan pedagang-pedagang tempatan dan juga kapal-kapal dagang dari alam Melayu serta pedagang daripada luar alam Melayu. Masa tu tahu, ada pedagang daripada Arab, daripada India, daripada China, daripada Eropah dan juga daripada Amerika. Semua datang ke Pulau Pinang, Melaka dan Singapura untuk berniaga. So meriahlah. Meriahlah semua ni. Kan ada orang Arab, ya habibi ya Maulana, ya. Tu belum datang lagi pedagang India, pedagang Cina lagi kan. Memang meriah. Negeri-negeri selat ni ya. Dan yang ketiga, satu dunia datang Malaysia, betul? Yang ketiga, negeri-negeri selat ini menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil daripada alam Melayu. Iaitu apa? Bijih timah, especially bijih timah. Untuk mengimbangi perdagangan British dengan China serta menyaingi pelabuhan-pelabuhan Belanda di alam Melayu. Okey, biji timah boleh buat apa? Okey, baik, bagus. Biji timah ini boleh dibuat untuk apa? Boleh buat banyak peralatan. Periuk, mangkuk, ayun, duit wang shilling dan sebagainya. So, biji timah ni macam-macam boleh buat. Sebab itu, British ambil biji timah ini, British jual kepada China. China bayar kepada British, British bayar balik kepada pedagang-pedagang biji timah. You see? Biji timah ni sebenarnya adalah, kita kata sebagai is a metal lah, some kind of metal sebenarnya. So itu kepentingan biji timah. Bukan biji timah. Besi lain. Biji timah lain. Kamu tahu biji timah ni macam mana? Biji timah ni tu yang dekat tin minuman. Tin minuman, tin minuman dan di bodi kereta. Kamu tahu tak perbezaan antara biji timah dengan besi? Besi dia berkarat. Besi kalau kena hujan panas berkarat. Tapi kalau biji timah dia tak berkarat. Ya betul. Timah yang solder tu ke? Ya betul. Itu pun timah. Ya. Saya dah jumlah biji timah. Ya. Jadi sebab itu biji timah ni sangat banyak diambil. Banyak diambil oleh British. Sebab apa? Untuk buat hiasan, untuk buat barang-barang. Tak, biji timah ringan. Tu, tin coke tu, mikrofon tu betul ke? Kenapa mikrofon tu betul? Mikrofon mana? Yang ini? Yang ini tak betul lah. Yang betulnya yang ini pandai. Okay. Saya kurang perasan. Jadi, biji timah itu dia tidak berkarat, dia ringan dan juga dia boleh buat pelbagai barang. Seperti tu bodi kereta. Kamu perasan tak bodi kereta tu, bodi kereta kita tu campuran besi dengan biji timah. Sebab itu bodi kereta susah nak karat. Jadi itu kepentingan biji timah tu. Tin Coke, Pepsi,
tin 7 Up semua tu kan, tin minuman, itu timah. Sebab itu dia lembut. Dia lembut. Bukan biji timah, bukan buah. Biji timah tu adalah metal. Yang di Lombong pandai, ya, tin copper. Biji timah tu buah Kau ni kan lain macam kau punya buah ni kan. Kau ni buah-buahan kau ni kan. Okey, baik. Ya, betul. Raja Edina, biji timah tu banyak kat Perak. Sebab itu nama negeri itu Perak. Sebab berasal daripada warna perak itu, warna biji timah tu. Boleh faham? Itulah. It's okay, Ryan. It's okay. Mic sebelah ni. Ni mic sebelah ni susah nak berkarat sebab dibuat daripada biji timah. Ya. Okey, baik. So, kebaikan kepentingan pembentukan negeri Selat ini iaitu menguasai keseluruhan Selat Melaka, menarik kedatangan pedagang tempatan, menjadi pusat pengumpulan biji timah dan sebagainya, serta ya betul, biji timah lagi berharga daripada gangsa, ya. Dan di negeri-negeri Selat menjadi pusat pintu masuk bagi buruh luar. Untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British. Jadi inilah yang menyebabkan kewujudan masyarakat berbilang kaum di negeri-negeri Selat. Okey, baik. Berkaitan perkara ini iaitu mungkin kamu pernah bertanya, cikgu, kenapa di Malaysia ini ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India? Kebanyakannya disebabkan oleh British. Bila British, kita tahu bila British dia nak memajukan perlombongan biji timah, dia ambil buruh-buruh daripada negara China untuk bekerja di lombong-lombong biji timah di tanah Melayu. Sebab itu dia ambil ramai orang-orang Cina daripada negara Cina untuk bekerja di perlombongan biji timah. Sekarang masih lagi ke ada penggalian biji timah? Ada, tapi tak banyak. Sikit aja. Kemudian, kenapa ramai orang India di tanah Melayu ini, di Malaysia? Kerana pada zaman dahulu, British juga yang telah membawa masuk pekerja-pekerja daripada India untuk dibawa ke tanah Melayu dan bekerja di ladang-ladang getah. Sebab itu di ladang-ladang getah ada estate getah, tempat tinggal orang-orang India yang bekerja sebagai penoreh getah. So, bila dah masuk ramai-ramai bekerja di biji getah di getah itu, maka mewujudkan masyarakat orang Melayu, Cina dan juga India di tanah Melayu. Ya, itulah dia sebenarnya berkaitan dengan bagaimana orang Cina dengan orang India boleh berada di tanah Melayu kerana dasar British. Itu sebenarnya. Okey. Baik. So kita lihat di sini orang Asia agama lain. Ya, dulu British bayar. Baik. Kita lihat penanaman modal oleh pelabur luar menyebabkan perkembangan negeri Selat berlaku dengan pantas. Maknanya tiga-tiga negeri ini, Pulau Pinang, Melaka dengan Singapura telah berkembang maju, lebih maju daripada negeri-negeri lain. So itulah faedah dan kebaikan pembentukan negeri-negeri Selat kepada British. British yang untung. British untung Kemudian kalau kita lihat bagaimana negeri-negeri Selat dengan negeri Melayu, cikgu. Kalau kita lihat negeri Selat ni kan macam Pulau Pinang kan. Pulau Pinang ni sebelah Kedah je. Sebelah Perak je. Ni Melaka, sebelah Negeri Sembilan je, sebelah Johor je. Begitu juga Singapura di sebelah Johor. So bagaimana negeri-negeri ini berhubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain ni, cikgu? Tak ada derma-derma. Hubungan negeri Selat dengan negeri Melayu, hubungan dia adalah begini. Negeri Selat, Pulau Pinang, Melaka, Singapura memerlukan hasil ekonomi negeri-negeri Melayu untuk memajukan perdagangan. Jadi, sebab itu banyak British melabur modal untuk memajukan perlombongan biji timah. Dia begini. Kalau kamu tengok di sini, peta ni kan. Kalau kamu tengok peta ni,
Okey, sebenarnya Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura ni adalah pelabuhan sahaja. Tetapi biji timah banyak kat mana cikgu? Biji timah banyak kat Perak, banyak dekat Selangor, banyak dekat Negeri Sembilan dan juga dekat Pahang. Jadi so Pulau Pinang, Melaka dengan Singapura kena buat hubungan dengan negeri-negeri ini. Kerana apa? Negeri-negeri ini, Perak dan Selangor akan hantar biji timah ke Pulau Pinang. Dan kadang-kadang Selangor dengan Negeri Sembilan hantar biji timah ke Melaka. Pahang pun hantar biji timah ke Melaka dan juga kadang-kadang hantar biji timah ke Singapura. Jadi, daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura ini, maka British telah jual ke China dan sesetengahnya membawa balik ke negara Britain sana. So, itulah hubungan antara Pulau Pinang, Melaka, Singapura dengan negeri-negeri Melayu yang lain. So, itulah yang berlaku di mana negeri-negeri Selat ini perlukan hasil ekonomi daripada negeri-negeri lain ini supaya perdagangan di situ maju. Manakala negeri-negeri Melayu itu pula, memang negeri-negeri ini memerlukan pelabuhan negeri-negeri Selat untuk memperdagangkan hasil ekonomi. Sebab negeri-negeri ini tidak ada pelabuhan. Semua kapal-kapal berhenti di pelabuhan Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Jadi mahu tak mahu, negeri-negeri ini kalau nak untung, ada biji timah, pergi hantar ke Pulau Pinang, pergi hantar ke Melaka, pergi hantar ke Singapura supaya boleh dijual. Nampak tak? So ada hubungan antara negeri Selat dengan negeri Melayu dari sudut perhubungan perdagangan. Macam mana nama Singapura dapat? Aduh yai. Itu nanti kita tengok kalau sempat Kalau sempat nanti kita tengok. Baik. Jadi, pembentukan negeri-negeri Selat ini telah membolehkan British menguasai laluan perdagangan di antara India dan China, mengukuhkan hubungan ekonomi dengan negeri-negeri Melayu serta menyaingi penguasaan Belanda di alam Melayu. Baik. Tahukah anda pertempatan British yang lain, kamu ingat pertempatan British yang lain juga diletakkan di bawah pentadbiran negeri-negeri Selat tahu, iaitu dinding. Cikgu, dinding kat mana? Dinding kat Perak Dinding suatu ketika dahulu adalah negeri Selat telah diserahkan kembali kepada Perak. Memang Perak adalah negeri yang paling unik kerana Perak ada semua tempat. Ada orang, ada nama tempat tu dinding. Ada nama tempat tu papan. Ada nama tempat tu parit. Bayangkanlah macam mana orang boleh tinggal kat dinding. Macam mana orang boleh tinggal dekat papan dan ada orang tinggal dekat parit. Dekat parit pun ada orang tinggal. Kemudian ada kawasan negeri Perak bernama Lumut. Dekat Lumut pun ada orang tinggal. Tu ada nama Kampung Gajah. Kampung Gajah tak ada gajah Kampung Gajah orang yang tinggal. Macam mana tu? Negeri Perak. Itu keunikan negeri Perak. Merata-rata tempat. Oh ya ke? Raja Edina. Ya, betul. Nama bukan-bukan. Kemudian, baik. Kemudian kamu tengok Pulau Kokos ataupun Pulau Kiling dipindahkan dari Ceylon di Sri Lanka, Labuan digabungkan dengan Pulau Borneo Utara dan kena ingat dulu Pulau Christmas. Pulau Christmas dan juga Pulau Kokos dulu di bawah negeri Selat sekarang telah diserahkan kepada Australia. Ada Pulau Christmas dan ada Pulau Kokos ataupun Pulau Kiling. Dah since kamu bertanya kan, nak tak untuk kita melihat di manakah Pulau Kokos dan juga Pulau Kiling dan Pulau Christmas tu? Nak tengok tak? Kat mana pulau-pulau tu? Nama unik betul lah.
You punya nama unik betul lah kan. Ada ke Pulau Kiling dan juga Pulau Kokos ataupun Pulau Christmas? Ada yang Pulau Christmas kan? Okey, baik. Dulu negeri-negeri selat di bawah SHTI. Dan SHTI ini diketuai oleh seorang gubernur dan juga ada resident councillor dilantik untuk membantu gubernur menjalankan pentadbiran. Maknanya, okey, dulu okey gubernur tu memang ada seorang tapi resident councillor ada 3 orang. Maknanya mewakili okey Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Kemudian Pulau Pinang telah menjadi pusat pentadbiran yang pertama. But then, pada 1832, pusat pentadbiran itu dipindahkan ke Singapura sebab lebih strategik dan maju berbanding dengan Pulau Pinang. So, pindahlah ke Pulau Pinang. Itu masih lagi di bawah SHTI tau. Tetapi lepas itu, negeri selat ini di bawah pejabat India, iaitu British di India. Jadi, okey, undang-undang British telah dikuatkuasakan di negeri-negeri selat, tetapi di India masalah berlaku di mana pemberontakan yang berlaku di India menyebabkan pejabat India tidak mampu untuk mentadbir negeri-negeri selat dengan baik sebab jauh. Kemudian, okey, berlaku pemberontakan. So, pejabat di India tidak memberikan perhatian yang sewajarnya bagi melindungi pedagang-pedagang negeri-negeri selat. Timbullah rasa tak puas hati dalam kalangan pedagang negeri-negeri selat. Dia kata apa? Dulu kami di bawah SHTI tenang aja. Yes, pembentukan tu ialah riot. Ya, betul. Okey. Namun begitu, okey, apabila dibawa ke India, berlaku pemberontakan di India. Dah pejabat British di India lupa pasal Pulau Pinang, lupa pasal Melaka, lupa pasal Singapura. Jadi menyebabkan pedagang-pedagang negeri selat tak puas hati. Apa ni? Tak ambil berat pun pasal kami di sini. Jadi inilah pentadbiran Governor General British SHTI di India, di mana diketuai oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat satu, dan kemudian setiap negeri ada Resident Councillor Pulau Pinang, Resident Councillor Singapura dan Resident Councillor di Melaka. Jadi dah berlaku pemberontakan. So apa yang diorang buat? Iaitu mereka pindahkan lagi sekali, iaitu sekarang ini negeri selat di bawah pejabat tanah jajahan di London. Pemberontakan maknanya penentangan rakyat tempatan. Like bantahan. Okey, ke pulau macam mana pula? Pulau macam mana? Bukan pulau. Okey, dipindahkan ke ke pejabat tanah jajahan London. So bermula daripada SHTI, kemudian pindah ke India, selepas tu pindah pula ke pejabat tanah jajahan di London. Nampak tak? Okey. Jadi sekarang ini negeri-negeri selat di bawah pentadbiran pejabat tanah jajahan di London. Ya, tahu sebab perontakan. Okey, kenapa tukar-tukar kerajaan ni cikgu? Okey, dia sebenarnya begini. Negeri-negeri selat dulu di bawah SHTI. Tetapi okey, oleh kerana SHTI tidak mampu untuk cover tiga-tiga kawasan, so diserahkan kepada kerajaan British. Tetapi kerajaan British pada peringkat awalnya berada di India. So daripada India lah diorang manage negeri-negeri selat. Suddenly berlaku pemberontakan di India. Baik, pemberontakan di India ni berlaku kerana apa tahu? Kerana bermula dengan satu peristiwa dipanggil Dahagi India. Dahagi India ni di mana tentera-tentera British di India tu sebenarnya bukan datang daripada British. Tentera British di India adalah orang-orang India sendiri, yang mana mereka telah menjadi tentera-tentera British. Jadi tentera-tentera India tu, yang tentera-tentera British yang berketurunan India di India tu, mereka memberontak menentang British sebab mereka nak merdeka. Jadi mereka menentang British di India. So sebab itu berlaku pemberontakan.
Jadi bila berlaku pemberontakan, kerajaan British di India itu fokus untuk menyelesaikan masalah di India. So mereka lupa tentang negeri-negeri selat di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. So mereka tak ambil port lagi. Ya betul. Tak. Itulah. Bukan. Dan ada soalan, kenapa kita tak bersatu padu dulu? Tak adalah penjajah nak jajah. Harus diingat. Dulu negeri Tanah Melayu ni terbahagi kepada 9 buah negeri yang ada kerajaan sendiri. Kerajaan Johor, Kerajaan Selangor, Kerajaan Negeri Sembilan, Kerajaan Perak. So masing-masing ada kerajaan sendiri. Bermakna mereka ada negara masing-masing. Jadi, masa itu belum terfikir idea untuk bergabung. Belum. Jadi sebab itu bila diserang, dijajah, sukar untuk bersatu. Kerana apa? Masing-masing ada sultan masing-masing dan ada kerajaan masing-masing. Nampak tak? Jadi sebab itu kita belum bersatu lagi pada waktu itu. Kerana kita di bawah pentadbiran negeri-negeri Melayu yang berbeza-beza. Ya, baik Emlan. Ya, dulu-dulu satu negeri, satu negara. Ya, betul. Jadi, sekarang ini negeri Selat itu dipindahkan ke Pejabat Tanah Jajahan London. Ya, betul Ryan. Baik, untuk pengetahuan kamu, dulu British dia punya besar 24% dia conquer in the world sampai diorang dekat Britain ada satu office dipanggil apa? Pejabat Tanah Jajahan London. Diorang ada office untuk manage tanah yang telah dijajah oleh mereka. Diorang ada office. Diorang dah jajah negara tu, diorang sediakan satu office untuk manage all the countries yang telah dijajah. Ini dipanggil Pejabat Tanah Jajahan. Di mana? Di London. Nampak tak? Betapa hebatnya Britain ni. Hebatnya mereka. Untuk conquer negara-negara lain. Sampai ada Pejabat Tanah Jajahan tu. Kan? So, betul. Diorang manage tau. Jadi, kali ini, kita lihat. Kenapa faktor-faktor pemindahan pejabat pentadbiran negeri ni? Kenapa dipindahkan ke London, cikgu? Pertama sekali sebab apa? Sebab tiada wakil negeri-negeri selat dalam majlis perundangan di India. Yang buat undang-undang bagi negeri selat. Tak ada pun wakil negeri selat. Semuanya diorang buat sendiri. Untuk undang-undang di negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. So tak ada wakil. Itu satu. Yang kedua, pejabat India gagal mengawal masalah rompakan terhadap kapal dagang dan pertelingkahan kumpulan Cina di negeri-negeri selat. Maknanya, negeri selat pada waktu itu banyak problem. Ada rompakan, ada pergaduhan. Pejabat India ni tak mampu nak settlekan. Kemudian, pejabat di India mahu menjadikan mata wang rupi India sebagai mata wang negeri-negeri selat. Menggantikan mata wang dolar Spanyol yang telah lama digunakan. Rugilah. Sebab mata wang rupi India lebih murah. Jadi, selama ini menggunakan mata wang dolar Spanyol, sekarang pejabat India nak kata, di negeri-negeri selat, kita kena guna mata wang rupi India. Rugilah para pedagang. Jadi, diorang marahlah. Mana boleh? Rugilah kami. Kemudian, cadangan pejabat India nak kenakan cukai pelabuhan di negeri-negeri selat boleh menjejaskan kemakmuran taraf pelabuhan bebas. Nak kenakan cukai pula. Jadi ini akan menyebabkan para pedagang lari daripada pelabuhan-pelabuhan negeri selat ni sebab kena bayar cukai. Sebelum ini pelabuhan bebas. Rupi bukan Indon rupiah. Indian rupiah bukan rupi. Baik. Dan pejabat India menjadikan negeri-negeri selat, ini paling sedih, jadikan negeri selat tempat buangan banduan.
Pulau Pinang, Melaka, Singapura jadi tempat buangan banduan-banduan prisoner, pesalah-pesalah daripada India dibuang ke Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Padahal Melaka, Singapura dan Pulau Pinang adalah pusat perdagangan. Mana Aceh macam tu? Kan? Jadi itulah yang berlaku. Jadi pada 1 April 1867, negeri-negeri Selat telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan di London. Di London lah pula. Banduan tu prisoner, iaitu orang-orang penjenayah-penjenayah yang telah dipenjarakan. Itu dipanggil banduan. Seterusnya, Majlis Perundangan pun ditubuhkan di negeri-negeri Selat untuk meluluskan undang-undang mereka sendiri. So inilah dia. London bukan Britishnya. Memanglah London British punya. Memanglah tanah jajah British diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan. Pejabat tanah jajahan tu di London. Kau ni kan British tu negaranya, London tu tempatnya, ibu negaranya. Boleh faham kenapa yang tiba-tiba ni macam bateri tak connect ni? Ryan, selalu bateri kau connect, hari ni malam ni tak connect ni, kenapa ni? Baik. Jadi inilah dia. Pejabat, inilah dia struktur pentadbiran negeri-negeri Selat. Iaitu pejabat tanah jajahan di London. Di bawah tu ada gubernur negeri-negeri Selat dan di sini ada majlis eksekutif yang menguruskan hal pentadbiran dan juga majlis perundangan yang menggubal undang-undang. Dan salah satu majlis perundangan ini, salah seorang ahlinya ialah seorang Melayu yang diberi nama Muhammad Yunus Abdullah. Dia telah menjadi anggota orang Melayu pertama menganggotai majlis perundangan negeri-negeri Selat. Maka dengan itu, maka kita telah tamat bab yang ketiga, iaitu bab yang kedua. Bab 3 pula. Bab 2 iaitu negeri-negeri Selat. Habis bab 2. Jadi nampak tak bahawa kesimpulannya pembentukan dan pentadbiran negeri-negeri Selat ini adalah merupakan usaha untuk penerusan peluasan kuasa British di negara kita lah. Pelbagai strategi dia digunakan nak dapatkan Pulau Pinang, Singapura, Melaka. Jadi iktibarnya pengajaran kepada kita supaya kepentingan mempertahankan keistimewaan yang ada di negara kita daripada dieksploitasi oleh orang asing. So selain daripada itu, pentadbiran yang sistematik dan urus tadbir yang baik penting bagi melindungi kepentingan negara kita. So secara umumnya, baik. So secara umumnya inilah perkara-perkara yang berkaitan dengan bab yang kedua. Bab yang kedua. Ada soalan? Harga Bitcoin jatuh. Aduh ya. So itulah dia tentang pentadbiran negeri-negeri Selat. Kan saya tanya nanti bateri lemah. Baik. Tetapi jangan risau, mungkin cikgu faham ramai kat sini yang mungkin masih lagi blur tentang bab yang kedua ini, especially yang bahagian belakang-belakang tu tentang pentadbiran dan sebagainya. Jangan risau, pada hari Sabtu nanti kita akan buat nota lagi berkaitan dengan pentadbiran negeri-negeri Selat dan juga kita akan buat sedikit latihan kalau sempat. Dan kita telah tamat bab yang kedua, pentadbiran negeri-negeri Selat. So what do you think? Apa perasaan kamu bila kamu dah belajar tentang bagaimana British dapat Pulau Pinang, Melaka dan Singapura? Macam mana? Apa perasaan kamu? Adakah kamu rasa ianya memberi inspirasi pada kamu, ataupun adakah kamu rasa geram, gembira, marah dan tak ingat sangat?
Saya berasa 90% boleh faham. Alhamdulillah. But guys, sebenarnya itu korang baru tengok Pulau Pinang tau dengan Singapura. Korang belum tengok lagi bab yang ketiga, macam mana British boleh ambil Perak. Macam mana British boleh ambil Selangor, dan juga macam mana boleh ambil Negeri Sembilan dan Pahang. Especially Perak, Selangor, Pahang. Especially. Sebab apa tahu? Sebab Perak dia ambil sebab penipuan tu satu. Kemudian di Pahang lagi teruk. Dia kata ada mayat ditemui di situ. Ini angkara Sultan. So Sultan kena terima residen British. Tak pasal-pasal. Kena ugut. Di Selangor pun sebenarnya British tak ada alasan nak letakkan residen, tetapi akhirnya Sultan Selangor terpaksa terima residen. Sebab apa? Sebab dua peristiwa yang Sultan Selangor pun tak tahu. Ya ke benda ni berlaku? Oh ya. British kata ya. Ini menunjukkan kamu Sultan Selangor tidak boleh menjaga keamanan. Terpaksa menandatangani perjanjian menerima residen. Kau bayangkanlah diugut sebegitu yang berlaku di mana? Perak, Selangor dan juga Pahang. Nanti kalau korang tengok memang korang lagi geram. Benda lah British ni kan. Jadi kita kena faham bahawa mereka memang berniat untuk apa? Untuk ambil kita punya biji timah, untuk ambil kita punya getah, untuk ambil semuanya daripada negara kita. Ya. Alamak, Emlan. Ada orang pun tak dapat jajah. Itu sebenarnya itu kelemahan ketenteraan lah, Emlan. Lain kali kena kuatkan ketenteraan. Kena kuatkan ketenteraan. Belajar daripada Francis Light. Belajar daripada Francis Light. Siku 2 kali ganda kau rasa geram tu? Ya, mungkin. Jadi, untuk kelas pada hari Sabtu ni, kita akan buat nota terakhir berkaitan bab yang kedua, pentadbiran negeri-negeri Selat. So, itu sahaja pada hari ini guys. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu ni. Take care. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Thank you sangat. Okay.